Apa perasaan hampa bila hampa dapat tahu kata pasangan hampa ni adalah seorang serial killer? Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Achihi. Okay, video kali ni Acik nak cerita pasal buku, tajuk dia The Serial Killer's Wife. Okay, sinopsis cerita ni menceritakan tentang ada pasangan suami isteri ni yang mempunyai kehidupan yang bahagia lah. Tapi pada satu hari, tiba-tiba wife dia dapat tahu kata husband dia ni adalah seorang serial killer. Jadi apa yang wife dia buat bila dapat tahu kata husband dia ni disyaki seorang serial killer? Okay, Acik bila baca buku ni memang is not what I expected. Okey, cerita ni bermula di mana ada sepasang suami isteri ni yang bernama Beth Hardcastle dengan Tom Hardcastle. Depa dua orang ni pasangan suami isteri yang memang sangat bahagia. Depa ni perfect. Depa ni ada segalanya. Beth ni dia ada perfect husband. Lepas tu dia ada anak perempuan yang bernama Poppy. Anak perempuan ni pun baik sangat. Beth ni pula dia ada bisnes sendiri, dia ada cafe sendiri. Lepas tu husband dia ni Tom ni memang a perfect husband and perfect father for her daughter. Kira Beth ni memang ada segala-galanya. So, pada satu malam, waktu Beth ni dia nak tidurkan anak perempuan dia yang nama Poppy ni, selalunya yang tidurkan Poppy ni, yang baca book stories apa semua ni, si Tom ni. Tapi Tom ni dia balik lambat. Jadi Beth ni dia macam annoyed lah, kata siapa Tom ni balik lambat kan, tak pernah dia macam ni. Tapi tak apalah, dia layan je lah anak dia. Lepas tu tiba-tiba dia dengar macam ada orang ketuk pintu rumah dia. Lepas tu dia pun pergilah ke pintu. Dia ingat Tom ni macam lupa bawa kunci. Jadi Beth ni dijerit daripada dalam rumah, hang lupa bawa kunci ke? Macam tu. Lepas tu Beth ni pun dia buka je lah pintu. Dia buka pintu, bukan husband dia. Ada dua orang lelaki dekat depan rumah dia ni. Lepas tu salah seorang lelaki tu tanyalah, "Ayu, hang ni bernama Beth Hardcastle kan? Puan Hardcastle." Lepas tu dia cakap, "Ya." Lepas tu yang lelaki dua orang ni pun memperkenalkan diri dia ni merupakan polis. Beth ni macam, sudah. Kalau polis, dia ada dua benda je. Sama ada husband dia accident, husband dia mati. Jadi macam kecup perut lah. Kami main ni nak cakap pasal husband hang. Lepas tu Beth ni terus tanya lah, kata kenapa dengan Tom? Dia mengalami kemalangan ke? Lepas tu dia kata tak, kami tengah cari dia sebab kami tengah siasat kes pembunuhan dan kami percaya Tom ni terlibat dalam kes pembunuhan. Kita dok rasa macam worst case adalah kemalangan and more worst case mati. But no, yang lagi worst antara dua ni adalah bila dapat tahu kata pasangan hang terlibat dengan jenayah. Bila Beth ni dia dengar macam tu, terkejut lah. Gila hang dapat tahu kata husband hang terlibat dengan kes pembunuhan. Laki aku yang pembunuh ke? Laki aku saksi ke? Apa ke? Macam-macam lah hang fikir kan. Lepas tu dua orang polis ni tanyalah, husband hang ada kat rumah tak? And then Beth ni kata, husband aku tak ada, dia tak balik lagi. Lepas tu macam tiba-tiba seorang detektif ni, seorang ni nama dia Detektif Manning. Detektif Manning ni kira macam dia masuk dalam rumah si Beth ni, kira macam look around lah. Lagi seorang detektif, dia ni kira macam duk pantau dekat kawasan luar. Bila Detektif Manning ni masuk dalam rumah, lepas tu dia tanyalah, husband hang selalunya balik pukul apa? Beth ni dah bergelabah lah. Dia kata selalunya waktu ni Tom dah balik dah, tapi tak tahu hari ni dia lewat. Lepas tu Beth ni dia tengok lah, dia check handphone dia, tak ada miss call, tak ada message, tak ada apa. Sebab selalunya Tom ni kalau dia balik lambat ke apa, dia akan beritahu Beth ni. Lepas tu detektif ni tanyalah, husband hang kerja kat mana? Lepas tu Beth ni pun dia habaq. Dia kata husband dia kerja bank dekat satu tempat ni. Selalunya dia pergi kerja naik train apa semua. Lepas tu detektif Manny ni kata, boleh tak hang call dia lagi sekali, tanya dia dekat mana. Waktu Beth call ni, nasib baik Tom ni angkat. Lepas tu Beth ni tanyalah, nasib baik hang kat mana sekarang ni? Lepas tu tiba-tiba nampak Tom ni tengah pegang handphone dekat depan pintu rumah. And muka Tom ni dia macam cuak lah bila dia nampak ada dua orang polis dalam rumah dia. Lepas tu detektif ni terus macam Mr. Tom Hardcastle. And then Tom ni muka dia macam cuak gila. Lepas tu dengar lah suara Tom ni macam suara yang dah cuak, suara menggeletak. And dia jawab lah, polis tanya kan. Dia kata, ya saya Tom. Lepas tu detektif Manning dengan detektif lagi satu tu kenalkan diri. Kata, okey, kami polis, detektif Manning dan sekian-sekian. Kami nak bawa cik ke balai untuk tanya beberapa soalan tentang kes pembunuhan. Okey, family Beth dengan Tom ni, Depa ni kira macam dulu duduk kat tempat lain. Dulu depa duduk kat London. And Beth ni pun dia macam kerja corporate biasa je. Sampailah satu masa depa ni decide untuk pindah ke macam tempat yang kawasan, orang kata apa, kawasan perkampungan. Bukanlah perkampungan, dia macam bandar kecil. Bandar kecil. Jadi dekat bandar kecil ni lah yang Beth ni dia decide dia nak buka cafe dia sendiri. Dan bila dia buka cafe dia, cafe ni cafe yang berjaya. Ramai customer mai. Jadi Beth ni dia ada perfect life. Lepas tu Tom ni pun a good husband and good
father. Jadi tak ada apa-apa yang macam suspicious lah about family dia. Tapi itulah orang kata, kalau macam perfect sangat pun tak boleh juga. Macam mesti ada benda yang tak kena. Bila dua orang polis ni nak bawa Tom ni pergi ke balai untuk soal siasat, jadi Beth ni dia tanyalah, patutkah aku dapatkan lawyer? Aku tak tahu kenapa dia tanya soalan ni kat polis. Lepas tu polis ni katalah tak perlu sebab kami nak soal siasat sahaja. Jadi Beth ni dia tak ada nak bersemang dulu dengan Tom, tak ada nak bercakap dengan Tom ni. Polis dah bawa dah Tom ni pergi balai polis. And waktu ni kira anak dia yang Poppy ni, anak perempuan dia yang Poppy ni duk panggil dia. Kira tak tahulah apa yang jadi dekat bawah. Yelah anak dia ni macam umur 5 ke 6 tahun macam tu je. Anak dia ni kira macam tak tidur lagi. Jadi dia nak tak nak macam dia macam nak kena bagi tahu apa ni kan. Beth ni dia macam risau dah, kata alamak anak dia tak tidur lagi kan. Harap-harap anak dia ni tak perasan lah apa yang jadi kat bawah ni. Dia dah risau dah, dia dah terbayang benda-benda tak elok dah. Kalau Tom ni kena tangkap polis macam mana hidup kami? Macam mana nanti Poppy ni boleh dapat tahu kata bapak dia penjenayah? Tadi polis kata kes pembunuhan. Pembunuhan kat mana? Pembunuhan siapa? Kenapa Tom terlibat? Pasti Tom terlibat. Yang si Tom ni pula on the way pergi ke balai polis, dia ni sempatlah call dia punya lawyer nama Maxwell. Dia tahu kata yang polis hanya nak soal siasat je, bukanlah nak tahan dia, nak tangkap dia ke apa. Tapi memang dia not taking any chances. Satgi kalau salah cakap ke apa, daripada tak bersalah jadi bersalah pula. Tom ni dia kira macam on the way tu pun dia dah rasa macam gelabah dah. Rasa macam nervous, takut. Dia pun duk fikir kes pembunuhan apa kan? Siapa kat mana? Bila Tom ni dia sampai dekat balai polis, biasalah polis ni letak dia dekat bilik soal siasat tu. Sementara dia menunggu ni, dia ni kira nervous lah kan. Walaupun bukanlah kali pertama si Tom ni di soal siasat pasal kes pembunuhan, tapi dia still takut in case dia ada buat kesilapan somewhere. Bila Tom ni dia dah habis soal siasat oleh polis, so Tom ni dia balik rumah lah. Waktu ni kira macam dah lewat malam, so Beth ni pun dah ready nak tidur, dah baring dah lah atas katil. Bila Tom ni dia balik baring lah sebelah Beth ni. Tapi Beth ni dia tak tidur lagi, macam baring je. Lepas tu Tom ni dia peluk lah si Beth ni. Dia cakap, I'm sorry for tonight. Sorry lah aku balik lambat, aku tak bagi tahu hang, and aku buat hang risau and semua benda lah apa yang terjadi pada malam ni. Lepas tu Beth tanyalah, macam mana yang soal siasat tu okey ke? Lepas tu Tom kata, pagi satgi lah aku cerita kat hang. Beth kata, no, aku nak tahu sekarang. Lepas tu Tom kata, alah esok pagi je lah, kita dua penat. Lepas tu Beth bangun, dia kata, no, cerita sekarang, aku nak tahu sekarang, aku tak mau tahu esok. Esok aku nak kena plan birthday party tau. Aku nak kena prepare semua benda. Birthday party dia pukul 4. Aku tak ada masa nak layan apa yang terjadi malam tadi untuk esok. Aku nak tahu sekarang. Jadi Tom ni pun dia duduk, dia menghadap bini dia. Lepas tu Tom ni pun dia cerita. Dia kata polis tengah soal siasat pasal Katie. Dia shock Katie ni ada something jadi dekat dia. Lepas tu Beth ni dia dah tahu dah, dengar nama Katie ni dia dah tahu dah, Katie Williams. Katie Williams ni merupakan ex-girlfriend kepada Tom. Beth ni dia tak pernah berjumpa dengan Katie, tapi Katie ni relationship Tom sebelum si Beth ni. Lepas tu si Beth ni dia tanyalah Tom, bukan ke Katie ni dia travel around the world? Macam mana yang polis tahu kata macam something happen to her? Tom kata tak tahu. Itu yang polis tanya. Lepas tu Beth ni macam, oh mungkin polis soal siasat hang sebab hang ex-boyfriend dia kan? Tom kata ya macam tu lah kot. And then Beth kata, so maknanya hang tak boleh nak bagi info apa-apa lah kan? Sebab yelah hang kan dah lama dah tak jumpa Katie. And then Tom ni jawab, exactly, aku pun memang dah lama dah tak berjumpa dengan Katie, dah lama dah tak bercakap dengan dia. Dah lah, aku letih lah, aku nak tidur. Esok lah kita cerita lagi pasal benda ni. Lepas tu Beth ni pun dia senyum, dia kata okey lah, jomlah kita tidur. Dia tahu relationship Tom dengan Katie ni, dan dia bersyukur lah yang kata hubungan Katie dengan Tom ni macam selama 6 bulan je. Sebab kenapa dia bersyukur? Sebab dia rasa macam dia bertuah sangat dapat Tom ni. Sebab dia sayang gila dengan Tom ni. Sebab macam saya kata, Tom ni memang the perfect husband, the perfect father. Kira dia pun ni melengkapi each other. Esok pagi tu, kira Beth ni dia terjaga dengan bunyi air shower turn on. Kira Tom ni tengah mandi lah, nak bersiap untuk pergi kerja. Lepas tu at the same time, anak dia Poppy ni kira macam jump on the bed untuk kejutkan mak dia. Lepas tu dia cakap lah, dia rindu bapak dia, kenapa bapak dia tak kiss dia malam tadi apa semua. Lepas tu bapak dia pun macam, oh I'm sorry ni lah apa-apa semua. Lepas tu dia hug, lepas tu Tom ni dia hug lah anak dia. Lepas tu Tom ni dia pujuk lah anak dia. Dia cakap, I'm sorry lah apa-apa semua. Kira macam one happy family lah, spending time together. Lepas tu si Beth ni dia suruh Poppy ni macam, pergilah masuk bilik, pergi bersiap kat baju apa semua kan, cause you have to go to school. Lepas tu Tom ni dia dah tahu dah Beth ni nak
nak tanya dia pasal malam tadi. Sebab dia janji nak cerita details kan. Lepas tu Tom ni dia kata, boleh tak kita jangan cakap pasal benda ni, sebab aku dah lambat ni, aku nak pergi kerja. Lepas tu Beth ni dia macam marah lah. Dia kata, hang nak cerita kat aku pagi ni kan, hang kena cerita lah, aku nak tahu details. Lepas tu Tom ni dia pujuk lah. Dia kata, sorry, bukan dia tak mau cerita, tapi yelah nak pergi kerja kan. Sekejap dia balik kerja, dia cerita. Macam detektif tu cakap semalam, soal siasat je, dia pun tanya soalan saja, bukan ada apa pun. Jadi Beth ni pun dia macam dah malas lah nak argue pasal benda ni kan. Ikut suka hang lah. Sekejap balik hang kena cerita detail. Jadi pagi tu kira Beth ni pun dia buatlah kerja dia. Dia pergi cafe dia untuk dia prepare untuk macam ada customer lah nak buat birthday celebration untuk anak dia. Ni customer lah. Jadi minta si Beth ni lah handle sebab nak buat dekat cafe dia. Beth ni dia ada pekerja seorang perempuan nama Lucy. Lucy ni lah yang duk handle banyak benda lah dekat kafe si Beth ni. Kira Beth ni banyak lah kerja dia nak buat. Sebab yelah nak plan birthday party untuk budak macam a bit susah lah. Sebab makanan untuk budak-budak ni macam lagi kena berhati-hati. Saya kan allergic lah apalah. Waktu Beth ni dia kira macam duk buat kerja dia. Lepas tu adalah macam satu board kira macam untuk orang tampal poster. Macam-macam lah poster iklan lah. Lepas tu dia nampak ada satu poster ni di mana poster book club. Poster book club ni kira macam actually dah tak wujud dia. Tapi dia tak sampai hati nak cabut poster ni. Sebab ada kawan depa, macam dia kenal lah perempuan ni. Tapi kenal tu bukanlah macam berkawan, kenal macam tu je. Perempuan ni nama dia Camilla. Camilla ni dia kata memang cantik. First time dia main cafe si Beth ni dengan rambut blonde dia, body cantik, memang lawa lah. Lepas tu dia ada book club. Book club dia ni dia selalu buat dekat cafe si Beth ni. Beth ni selalu macam dia nak sangat join book club ni. Tapi Camilla ni tak pernah nak invite dia lagi. Dia pun tak pernah bersembang sangat dengan si Camilla ni. Dia pernah sembang sekali je. Macam dia bagi tahu apa yang dia suka baking, and Camilla ni pun beritahu apa yang dia suka baking. Itu je conversation yang dia ada. Dan dia tak sampai hati nak cabut poster ni sebab dia tak mau suami kepada si Camilla ni yang bernama Adam terasa lah yang kata dia cabut poster tu. Sebab Camilla ni dah mati. Macam tak nak kecilkan hati Adam ni lah. Bila Beth ni dia dah siap dah semua kerja-kerja dia, dah buat preparation birthday party ni. Klien dia ni nama Sally. Kira macam depa ni yang mak-mak ni kenal lah each other. Orang ramai pilih cafe si Beth ni untuk buat birthday party sebab makanan-makanan dekat cafe dia ni sedap. Kek dia, kuih dia, kek cookies dia, semualah. Kira mostly orang dijemput lah datang ke birthday party ni, including Adam. Adam ni disebabkan lepas Camilla ni mati, dia ni kira macam antara balu laki yang macam nampaklah dia ni macam sedih, depressed bila wife dia tak ada. Tapi dia involvekan juga diri dia dalam celebration or party or anything lah, sebab dia nak anak dia bersocialize dengan budak lain. Tapi waktu Adam ni sampai, anak dia ni kira macam tak mau lepas tangan daripada bapak dia tau. Anak dia ni kira macam takut-takut, rasa risau, rasa macam tak biasa. Yang mak yang tuan punya birthday party ni kira macam nak ajak lah anak si Adam ni macam join dia party, tapi anak dia ni tak mau lepas juga. Lepas tu si Beth ni dia macam pergi approach si Adam ni. Lepas tu dia nampak lah anak Adam ni macam pegang patung kucing. Lepas tu dia kata lah, hang suka kucing kan? Tu dia pun ada buat painting binatang. Nanti boleh lah painting muka kucing. Lepas tu anak dia macam macam excited. Jomlah kita bawa. Lepas tu bapak dia pun kata hampilah pipi. Bawa anak dia lepas tangan bapak dia. Lepas tu Adam ni dia macam berterima kasih lah kat Beth. Kata pandai hal layan dia, thank you for that. Lepas tu Beth ni dia kata lah dekat si Adam ni, mesti susah kan untuk hampa berdua lalui setiap hari setelah apa yang jadi dekat Camilla. And then Adam ni kata memang bukan senang lah kami nak move on. Walaupun dah setahun benda tu dah terjadi, tapi macam orang expect kami ni move on dengan benda ni. Adam ni dia kata lagi, ramai orang expect kami ni move on setelah setahun lepas kejadian. Macam ni kematian isteri kot, and kematian seorang mak kepada anak aku, mestilah ambil masa untuk move on. And mostly orang macam avoid nak bercakap dengan aku, dengan anak aku, sebab yelah dia takut macam dia say something wrong. Tapi sebenarnya aku ni kena bersosial dengan orang barulah macam boleh move on kan. Barulah macam hang tak ada lah duk fikir pasal kehilangan tu sangat. Lepas tu Beth ni dia macam rasa simpati lah dekat si Adam ni. Lepas tu dia habaq lah dekat Adam ni, ajak anak dia macam having a tea
party next week dengan anak dia apa semua. Yelah sebab macam anak dia pun kenalah berkawan dengan budak lain kan. Adam ni pun dia kata, oh really? Oh thank you sebab invite. Aku rasa macam lepas aku kehilangan isteri ni, apa yang aku buat ni semua salah. Lepas tu macam nampak lah macam mata Adam ni macam nak start berayak dah tau. Lepas tu si Beth ni dia macam comfort lah. Dia kata, oh no problem, nanti kalau hang nak bawa anak hang play date dengan anak aku pun tak ada masalah. Lepas tu Adam ni cakap lah, hang ni memang seorang mak yang bagus. No wonder lah anak hang ni admire dengan hang ni kan. Lepas tu si Beth ni dia kata lah, oh aku suka jadi seorang mak. It is the best job in the world. Lepas tu dia rasa macam dia rasa bersalah dia cakap macam tu. Dia macam alah kenapa aku cakap macam tu kan. Lepas tu dia pandang lah Adam kan. Dia kata sorry, aku tak bermaksud lain tau pasal benda tu. Adam macam dia gelak lah. Dia kata no it's okay. Mostly orang macam takut sangat nak bercakap dengan aku, takut sangat cakap benda yang bersalah kan. Sebenarnya benda tu tak ada apa pun. It's okay for you to feel like that. Lepas tu Beth ni dia macam senyum lah. Dia kata sorry lah, kadang-kadang aku ni bercakap tanpa fikir benda tu. And then Adam ni dia kata no it's okay. Macam aku memang takkan terasa kalau hampa cakap benda-benda yang berkaitan dengan mak-mak ni ke ataupun pasal tanggungjawab ke. It's okay, benda tu normal. Ni untuk aku rasa normal balik, buatlah benda yang normal. Lepas birthday party tu, so Beth ni dia bawa lah anak dia dengan Poppy ni balik rumah. So bila dia pun sampai rumah tu kira macam lewat petang macam tu lah. Sepatutnya Tom ni ada dekat rumah, tapi Tom ni tak ada dekat rumah. So waktu ni kira macam Beth ni dia macam fikir, oh mungkin Tom ni dia pergi berjogging. So tak apalah, bila dia masuk rumah, dia nampak dekat telefon rumah dia, yang telefon machine tu macam ada message. Lepas tu dia pun press play. Bila dia press play, suara Tom kata, sorry Beth, aku kena panggil dekat balai polis lagi sekali. Tapi tak apa, jangan risau, aku dah panggil lawyer aku untuk mewakili aku. Nanti apa-apa aku akan call balik. Lepas tu dia letak. Beth ni dia macam, lah apa pula bala lagi kan. Dia ingatkan semua benda ni okey. Ni macam kena panggil balik dekat balai. Dah kenapa kan. Lepas tu Tom ni dah lah tak cerita details. Dia dah risau. Dia dah macam fikir macam-macam dah. Dekat balai polis, kira lawyer si Tom yang bernama Maxwell mewakili dia lah waktu disoal siasat oleh polis. Lepas tu lawyer ni ditanya lah, adakah klien dia ni akan didakwa. And then polis pun bagi tahu lah, kata sekarang ni klien hang ni mengaku yang kata dia ni ada relationship dengan Katie ni. Jadi mungkin kami mensyaki dia ni ada kena mengena dengan kehilangan si Katie ni, atau lebih worse kemungkinan kematian si Katie ni. Jadi Tom ni pun dia macam gelabah lah. Bila hang dah mula-mula hang disoal siasat, sekarang ni hang dah menjadi suspek. Tom ni dia punya risau, dia punya nervous sampai dia kata, Sat, aku nak pergi toilet. Lepas tu polis pun iring dia. Okay, hang pergi toilet, kami tunggu hang dekat luar. Tom ni dia macam fikir, dia ni dah lama tau tak berjumpa dengan Katie ni. After all these years, sekarang ni tiba-tiba dia jadi suspek. Okay, 8 tahun yang dulu, macam mana Katie ni dia boleh bertemu dan kenal dengan si Tom ni. Katie ni, kira acap pendekkan lah part ni, Katie ni dia tengah exercise dekat gym. Lepas tu dia nampak Tom ni seorang lelaki yang memang handsome lah, mata biru dengan rambut smart, badan fit. Lepas tu dia nampak Tom ni, dia kata handsome gila lelaki ni kan. Jadi dia pun ni duk main-main mata. Lepas tu Tom ni mainlah tegak si Katie ni, tanya hi, how are you, what's your name, apa semua. Jadi dia pun berkenalan dekat situ. Tapi apa yang Katie ni tak tahu adalah Tom ni dah perhati si Katie ni dah lama dah. Tom ni dia tunggu masa je Katie ni approach dia. And waktu Katie ni main tegak dia, memang senang lah kerja dia. Beth ni kira keesokan pagi, selepas yang dia dengar voice note yang ditinggalkan oleh Tom ni, voice message. Jadi keesokan pagi tu, bila Beth ni diambil surat khabar dekat depan rumah dia, front page ada berita yang kata penduduk tempatan telah ditangkap kerana disyaki dalam kes pembunuhan. Lepas tu Beth ni macam bengang lah, sebab dia tahu kata dia pun ni cakap pasal Tom. Lepas tu kira Beth ni dia terus call Maxwell yang lawyer si Tom ni. Dia tanya apa yang jadi kan. Dia kira macam marah lah dengan benda ni, sebab newspaper ni macam memandai-mandai macam benda ni macam create fitnah lah, sebab husband dia ni baru disoal siasat, bukannya macam kena tangkap sebab kes pembunuhan. Kenapa yang surat khabar boleh tulis berita macam ni? Macam bagi berita palsu lah macam tu. Kira macam Beth ni marah lah. Lepas tu Maxwell ni dia kata lah, hang jangan risau, benda tu memang macam hang tak boleh kontrol pun benda tu. And plus macam surat khabar kan, hang bukannya macam boleh pergi sesuka hati saman, sebab depa pun macam tulis berita
berita je. And dia pun tak sebut nama. Lepas tu Beth ni dia macam mengamuk lah dekat Maxwell. Dia kata, yelah Tom ni baru je soal siasat, kenapa dia pun keluarkan berita macam ni? Lain lah kalau dia ni kena tangkap. Lepas tu Maxwell ni terus dia habaq. Dia kata, actually aku ada bad news untuk hang. Tom ni kena tangkap sebab polis syaki dia ni memang terlibat dengan kehilangan Katie ni, or worse, kematian Katie. Tapi polis macam bukti tu tak apa nak kuat lah. Sebab kalau mereka ada bukti yang kuat, mereka ni dah tangkap dah Tom. Mereka takkan soal siasat dah. Mungkin sekarang ni mereka ni ada macam hint-hint je lah. So don't worry about that. Macam ni kerja aku boleh defend si Tom ni. Jadi Beth ni lagi mengamuk lah. Dia kata, lah, dia tak tahu langsung kan yang kata Tom ni dah kena tangkap, dah in custody disebabkan kes ni. Maksudnya macam kes ni makin lama makin melarat lah. Benda ni kena take serious lah. Lepas tu Maxwell ni dia macam pujuk lah Beth ni. Kata, don't worry, ni kerja aku. Nanti apa-apa aku akan update dekat hang. Jadi Beth ni pun macam dah no choice kan. Tapi tak apalah, nasib baik ada Maxwell ni. So Beth ni dia macam tak boleh nak fokus dengan kerja dia. Dia macam, patut ke aku pergi kafe ke aku pergi balai polis? Kalau aku pergi balai polis bukan aku boleh jumpa dia. And kalau aku pergi pun untuk aku buat apa? Aku kan boleh tolong dia. Maxwell ada. Dan ni dia kena fokus dengan anak dia. Macam patut ke dia bagi tahu anak dia? Tapi anak dia kecil lagi. Dia duduk sabut lah. Beth ni dia macam fikir kesiannya anak dia Poppy ni. Macam ni kalau Poppy dapat tahu kata ayah dia kena tangkap polis. Macam habis hidup si Poppy ni. Mesti orang akan kutuk dia, orang akan hina dia. Yelah bapa hang penjenayah, possible penjenayah. Baru je beberapa hari yang lepas, dia pun ni satu family yang bahagia, tak ada masalah, sangat happy. And now tiba-tiba macam boom, masalah yang besar terjadi. Beth ni dia jadi bengang dengan Tom sebab Tom ni biar benda ni jadi tau. Sepatutnya Tom dengan dia ni macam protect Poppy ni tapi Tom ni dia buat slack pula. Tiba-tiba jadi kes pembunuhan pula. Lepas tu Beth ni dia macam insecure lah nak keluar kan. Takut macam orang dah baca berita tu dan orang shot laki dia. Sebab yelah laki dia tak ada kat rumah. Macam gosip dekat satu bandar. Mestilah hang tahu kan gosip yang terdekat. Jadi dia pun macam tak boleh jadi ni. Dia nak kena pergi cakap juga dengan Tom ni. Tom ni bila dia dekat balai, kira dia pun ni duk soal siasat dia lah. Tapi Maxwell lawyer dia ni tak sampai lagi. Maxwell dah kata dah dekat dia, kira kalau dia pun soal siasat hang tanpa keberadaan aku, hang cakap je no comment. Kira macam tunggu sampai Maxwell ni sampai lah. Lepas tu waktu dia pun masuk di dalam bilik soal siasat ni, detektif dua orang yang selalu duk soal siasat dia, tiba-tiba seorang ni dah tak ada. Tinggal detektif Manning ni saja. Lepas tu tiba-tiba ada seorang polis perempuan masuk dalam bilik tu. And then detektif Manning ni dia kenalkan lah. Dia kata, okay, ni detektif Cooper. Mungkin hampa confuse sikit lah part ni sebab nama dia nama lelaki. Tapi dia detektif perempuan tau. Okay, detektif Cooper ni dia kata daripada jabatan crime, major crime macam tu lah. So hari ni dia akan siasat pasal kes hang ni. Sebab ni kes dia. Jadi Tom ni dia rasa macam tak sedap hati tau. Dia rasa macam detektif Cooper ni lain daripada yang lain. Bukan senang-senang lah hang nak pusing cerita dengan perempuan ni. Jadi soal siasat ni dia pun record lah. Tom ni dah gelabah dah. Dia kata mana lah si Maxwell ni tak sampai-sampai lagi kan. Tapi dah Maxwell dah nasihat dah dia kalau apa-apa just cakap no comment kan. Tapi Tom ni rasa risau lah juga sampai bila dia nak cakap no comment. Lepas tu tak berapa minit lepas tu Maxwell ni sampai. Tom ni pun macam okay, nasib baik. And then Detective Cooper and Manning ni pun dia kata lah okay, memandangkan Maxwell dah sampai, so shall we start. Tom ni dia dah macam okay, dia kena macam cool, tenang untuk jawab semua soalan-soalan yang dipersoalkan. Sebab orang yang tak bersalah dia akan jawab dengan confidence. Sebab yelah dia tak bersalah. Kalau orang yang bersalah, dia mostly dia akan macam diam ke apa kan. Okay, dia dah set dah. Dia kena prepare soalan yang dia akan kena jawab. Okay, 8 tahun dulu relationship Katie dengan Tom ni memang obsessed dengan Katie ni. Kira macam kalau boleh dia nak pergi mana-mana ni dengan Katie lah. Satu hari Katie ni dia ni macam dah ada macam satu kebiasaan dia dengan kawan-kawan dia, di mana dia pun ni celebrate macam one day, macam contoh lah macam May Day dia panggil, di mana dia pun ni kira kawan-kawan ni macam berjumpa, lepas tu have fun, berparti apa semua. Kira Katie ni dia nak pergi lah sebab benda ni macam dah biasa kan dia dengan kawan-kawan dia. Tapi Tom ni dia tak bagi Katie ni pergi. Dia kata buat apa hang nak spend time dengan depa sedangkan hang boleh spend time dengan aku. Lagipun hang dah macam alah apa yang new bila hang berjumpa dengan kawan hang ni. Baik hang macam kita spend time together. Dia macam pujuk lah si Katie ni. Bila Tom ni pujuk, lama-lama Katie ni pun macam okay fine, aku stay dengan hang, aku spend time dengan hang. Nanti aku message kawan aku kata tak jadi spend time dengan depa. Jadi Tom ni dia rasa puas lah. Dia rasa macam okay, dia memang nak Katie ni all
all to himself. Dia tak mau share Katie ni dengan kawan-kawan dia. Dia rasa macam kawan-kawan Katie ni menyemak je. Waktu Beth ni dia nak pergi hantar anak dia Poppy ni pergi tadika, biasalah ada mak-mak yang hantar anak dia juga kan. So mak-mak ni bila nampak Beth ni, mulalah duk bisik-bisik. Jadi Beth ni dia perasan lah, orang dah mula dah kata, macam orang dah shock dah memang dia. Jadi Beth ni dia macam malu lah. Dia macam nak defend lah diri dia dan juga husband dia yang kata polis hanya soal siasat sahaja. Tapi macam yalah, siapa nak percaya kan. Lepas tu macam Beth ni macam dia nak hantar anak dia cepat-cepat, lepas tu dia nak belah. Lepas dia hantar anak dia, tiba-tiba macam ada seorang perempuan ni main tegak si Beth ni. Perempuan ni nama dia Julia ni ada anak kembar 3. Jadi Beth ni dia macam perempuan ni aku kenal tapi aku lupa nama dia. Jadi Julia ni dia kata lah, Beth, kami baru je dengar berita. Okey ke? Aku ni ingat tak Julia, anak kepada kembar 3 ni. Lepas tu Beth ni pun macam ya Julia. Lepas tu Beth ni dia jadi macam sebab lah bila orang tanya kan. Dia macam entahlah, dah teruk sangat ni. Dia macam dah sebab dah. Lepas tu Julia ni macam pujuk lah, no, it's okay. Hang nak pergi kafe kan? Jomlah, aku teman hang pergi kafe. Baguslah Julia ni kan. Bila Beth ni sampai kafe ni kira macam dah buka dah. Pekerja dia Lucy tu dah buka siap dah. Waktu ni kira ramai lah customer mai. Lepas tu bila dia masuk tu semua pakai duk tengok dia. Lepas tu macam Beth ni dia macam nak ignore lah benda tu. Dia buat lah coffee untuk customer apa semua. Bila dia bagi air tu dia macam lah ayam free on the house. Dia belanja. Lepas tu semua pakai macam duk concern lah. Ada lah beberapa yang jiran lah, yang kenalan apa semua. Hang okey ke? Macam mana dengan Tom? Macam mana dengan anak hang Poppy? Dia tahu tak pasal benda ni? Semua pakai duk tanya lah. Lepas tu Beth ni dia macam senyum je lah. Dia malas nak respon kan. Lepas tu bila dia dah habis serve customer, Julia ni main comfort dia. Julia ni kata lah, hang okey ke? Lepas tu macam Beth ni dah macam sebab dah lah. Dia kata no, tak okey. Of course tak okey. Sekarang ni Tom disoal siasat oleh polis. Dan kalau dia dibebaskan dan dia tak ada kena-mengena dengan kes pembunuhan si ex-girlfriend dia tu, tapi still disebabkan berita daripada newspaper ni, berita daripada surat khabar ni, habis nama kami dah jadi busuk. Mesti orang akan pandang serong juga dekat kami. Lepas tu Julia ni dia macam pujuk lah. Dia kata tak apa, hang jangan fikir banyak. Sebab kafe hang ni, kalau hang risau macam takut orang tak mai ke sebabkan berita yang tak berapa nak betul ni, hang jangan risau. Kafe hang ni kafe yang quality, kafe yang elok. Of course orang akan mai. Hang serve customer pun elok. People enjoy your food and your drinks. So hang tak payah risau pasal benda tu. Even though kalau lah betul Tom ni terlibat dengan kes pembunuhan tu. Julia ni kira comfort lah si Beth ni. Walaupun macam tu, Beth ni still macam yelah malu kan nak face in public. So Beth ni dia banyak spend time dalam rumah dia, uruskan anak dia, dan dia minta tolonglah staff dia Lucy ni untuk uruskan kafe ni. Dia macam kesian juga dekat staff dia Lucy ni sebab kena handle benda ni seorang-seorang kan. Tapi dia macam duk terbayang lah apa yang mak-mak ni duk cakap pasal dia, duk cakap pasal Tom. Dia tak maulah benda tu effect dan dengar sampai ke anak dia. Orang call pun dia tak angkat, orang message pun dia tak balas, dia tak read. Sebab dia tak mau lalui benda ni. Dia tak boleh terima, dia takut. Sampailah satu hari di mana ada orang main rumah dia tau. Lepas tu dia tengok kereta ni parking kat rumah dia siapa kan. Lepas tu bila dia tengok orang tu keluar daripada kereta, si Maxwell, lawyer Tom. Lepas tu dia pun buka lah pintu kan, nak tahu berita kan, apa dah jadi kan. Lepas tu Maxwell kata, aku call hang banyak kali, kenapa hang tak angkat? Lepas tu muka Maxwell ni macam muka rasa bersalah tau. Yang muka yang macam ada bad news. Lepas tu Beth ni dia macam tak sedar hati dah. Dia kata, what happened?